Okey, topik seterusnya dipanggil kita akan pergi ke air-sea interaction. Okey, tadi kita tengok air ya. Kita tengok air dengan laut. So sekarang kita nak tengok daripada udara dengan laut. Apa interaction antara udara dengan laut ya. So apa angin-angin dan sebagainya efek kepada lautan. Ini adalah satu fenomena yang berlaku lah di mana air dengan atmosfera ni bertemu. Ya, ini dipanggil sebagai water sprout. Water sprout. Ini macam tornado lah. Tapi ini tornado di lautan. Tornado lautan. Ini ada di Lawas hari tu. Saya jumpa ada orang bagi video. Di Lawas pun ada benda ni. Ya. So dia dah mula membentuk di Malaysia pun ada kadang-kadang ada video-video viral yang keluarkan bentuk water sprout. Okay, anda biasa naik kapal terbang kan? So kapal terbang dia suka terbang di lapisan pilihan angkasa ni dipanggil sebagai stratosphere. Stratosphere. Okay, ini aeroplane lah. Aeroplane dia suka terbang di ketinggian tersebut. Udara dia ringan, nipis, tidak ada banyak rintangan. Jadi aeroplane ni boleh terbang dengan lebih laju. Dia dapat jimat minyak. Atas daripada mesosfer, stratosphere ni dipanggil mesosfer. Mesosfer ni dah di hujung-hujung angkasa lah. Lepas tu dah angkasa lah. Di bawah daripada stratosfer adalah troposfer. Troposfer ni adalah tempat yang kita banyak awan ni lah yang kita berada semua ni. Troposfer. Okay. Okay, so kita berada di kawasan troposfer ni. Troposfer ni. Dan atas ni yang di mana saya kata tadi aeroplane terbang ni dipanggil sebagai stratosfer. Okay, dia suka berada di kawasan ni. Dan lepas tu atas lagi betul adalah mesosfer. Mesosfer. So antara dua lapisan ni adalah satu lapisan penting yang dipanggil sebagai ozone layer. Ozone layer. Okay, lapisan yang membantu kita menapis UV UV yang radioaktif yang sangat bahaya, sinaran-sinaran yang tidak bagus. So apakah komponen-komponen di atmosfer? Secara ringkasnya, nitrogen adalah yang paling banyak. Lepas tu oksigen. Lepas tu yang paling banyak di sini adalah antaranya argon dengan CO2. Dan dikata di bawah ni adalah CO2 semakin meningkat di atmosfera, iaitu sebanyak 0.5% per year due to human activity. Itulah masalah. So apa yang berlaku bila cahaya datang ke bumi? So apa yang berlaku ialah cahaya matahari datang ke bumi, dia bergantung kepada lokasi. So kalau dia kena tepat di kawasan ni, so di sini solar radiation dia adalah full. Tapi kalau dia kena pada kawasan yang sebab bumi kita bulat, so bila dia kena kat kawasan yang angle macam ni, apa yang berlaku? Cahaya tu tidak kuat. Dia akan menyebabkan banyak reflection. Okay, bila dia tak tepat, dia akan ada banyak biasan cahaya. So bila berlaku macam ni, dia akan menyebabkan suhu yang disebabkan oleh cahaya ni akan berbeza. Ada tempat dikena, dia akan menjadi panas, dan ada tempat yang dia kena dan dia banyak terbias, tempat tu akan menjadi lebih sejuk. Sebab itu kawasan di kutub utara dan kutub selatan dia adalah lebih sejuk daripada kawasan yang kena cahaya secara menegak, iaitu di kawasan ni lah, kawasan ni. So kita boleh nampak dari sini lah. Ini adalah kawasan di mana suhu akan meningkat sebab cahaya akan kena. Tapi di kawasan kutub, suhu tidak meningkat. In fact, heat akan ada heat loss. Heat loss. Suhu akan hilang dan jadi sejuk. Sebab itu di kutub utara dengan kutub selatan terbentuknya ais. Ais. So dari segi degrees, tengok dari segi degrees lah. Okay, bila kita berada di Khatulistiwa. Khatulistiwa ni lebih kurang 55 darjah Celsius lah. Berapa ni?
Okey, equator kat sini kan, equator ya. So banyak absorb absorb di sini banding dengan reflected. Okey. Okey, reflected sikit di sini. 90 darjah ni. Dan banyak absorb 98%. Okey, ini bukan latitude sorry. Ini adalah dia direct. 90 darjah maksudnya direct ya. Bila cahaya datang secara menegak macam ni 90 darjah ya. So bila datang 90 darjah, so dapat reflection sikit saja. Jadi di khatulistiwa lah macam ni ya, 88. 98 darjah persen yang absorb. 60 darjah pun masih banyak, 97. Bila dia pergi ke hujung-hujung macam kutub ni, dia punya reflection dia, absorb dia sikit, reflect banyak. So dia jadi sejuk. Okay, makin ke atas, makin ke hujung, dia akan jadi makin banyak haba yang hilang. Dan kenapa di sini menjelaskan kenapa kita mempunyai season. Okay. Siapa tahu kenapa? Pada paksinya. Berputar. Bumi berputar. Tapi ada satu lagi benda yang menyebabkan kita ada season. Iaitu ya kat sini. So apa ni tilt? Kecondongan. Dia bukan saja berputar, dia menjondong. Bumi kita tidak macam ni. Tidak straight macam ni. Bumi kita adalah condong. Condong. Dia menghala, dia sengit sedikit ke tepi pada 23.5 darjah. Sebab itu, dua garisan itu terbentuk, iaitu Tropic of Cancer dengan Tropic of Capricorn. Dia sangat penting dalam istilah permusiman. So apa yang berlaku di sini kalau kita tengok bumi ni dia mengelilingi matahari mengelilingi matahari selama setahun 365 hari lebih kurang. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah pada bulan-bulan tertentu bumi akan berada pada lokasi yang sesuai untuk dia menyentuh beberapa garisan Okey, garisan yang pertama contohnya kita ambil bulan Mac pada bulan Mac. Okey, garisan yang direct dengan matahari adalah garisan apa? Okey, khatulistiwa khatulistiwa kat sini So ini adalah kalau untuk orang Malaysia apa yang jadi pada kita? Panas. Ya, musim panas. Sebab itu kalau you selalu tengok cuaca kalau cerita pasal musim panas, itu kita lah ni. Musim panas di Malaysia ya. Okey. Tapi untuk apa kata orang putih negara mereka apa musim dia tengah menghadapi sekarang? Bulan Mac. Kalau di utara. Bukan musim sejuk. Musim sejuk berlaku pada bulan Disember kat sini ya. Kat sini. So musim bulan Mac ni mungkin lepas musim sejuk apa yang berlaku? Musim luruh. Luruh Luruh tu apa? Fall. 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 Okey. Musim luruh musim luruh. Autumn tu apa autumn? Kan musim bunga. Kan? Tak pasti Cik. Nanti cek. Saya rasa musim bunga musim bunga. Okey. So daripada sini bulan Mac kita panas, jadi atas ni kurang panas. Okey. Lepas tu dia pergi ke bulan Jun. Bulan Jun. So bulan Jun untuk orang di Amerika dan sebagainya, mereka mengalami musim panas, musim panas iaitu summer. Okey. Jadi musim sekarang tengok secara jelas pada planet kita, pada musim Jun, garisan yang kena direct matahari adalah Tropic of Cancer. Okey.
So apa yang berlaku ialah musim panas berlaku di bahagian hemisfera utara lah. Termasuklah Amerika, termasuklah Japan dan sebagainya. Kalau anda nak pergi melancong kat luar negara, anda tengoklah kalender. Nak pergi bila. Nak pergi Amerika Utara, nak pergi tu tak boleh bawa baju sejuk lah sebab dia tengah musim panas. Okey, bila dia setiap 3 bulan dia akan berubah. 3 bulan lagi dia akan pergi ke September. September, dan di sini sekali lagi matahari akan menyinar pada garisan ekuator, iaitu pada bulan September. Sebab itu ada 2 kali dalam setahun Malaysia akan mengalami cuaca panas, iaitu bulan Mac dan bulan September. Jadi masa ni lah yang kebanyakannya pada dalam bulan September, Julai, Ogos tu lah yang mereka akan membakar dan menyebabkan jerebu banyak berlaku. Okey, lepas autumn apa autumn ni saya tak pasti ya. Siapa tahu, siapa pernah pergi luar negara, autumn ni apa? Autumn ni ialah musim luruh ke musim bunga? Autumn. Luruh lah ni, luruh. Luruh lah. Ini adalah spring kan? Spring. Ya. Spring ialah musim bunga lah, betul lah. Spring, summer, autumn, winter. Betul lah. So, ini dah musim luruh. Selepas musim panas, daun-daun semua akan luruh. Dia mati. Luruh. Lepas tu datang musim sejuk. Winter kat sini. So, winter bermula pada bulan Disember sampailah ke bulan Mac. Dekat-dekat bulan Mac. So, bila bulan Disember pula, apa yang berlaku? Matahari menunjuk kepada garisan selatan iaitu Tropic of Capricorn, iaitu di bawah. So bila matahari memanaskan hemisfera selatan, hemisfera utara mengalami musim sejuk. Okey? Lepas tu dia akan berulang. Setiap tahun dia akan berpusing. Itulah dia. Tapi kalau saya tanya, kalau you nak pergi musim sejuk pada bulan kalau pada bulan Jun, ada tak bulan musim sejuk? Ada Kat mana? dari selatan. Ya, dia terbalik. Hemisfera selatan akan mengalami musim sejuk pada bulan Jun dan hemisfera selatan akan mengalami musim panas pada bulan Disember. Dia terbalik. Sebab itulah bila cahaya kena pada garisan tertentu, efek dia berlaku pada bahagian sebaliknya lah. So sebenarnya bila kita cerita pasal season, kita kena cerita pasal mana lokasi yang kita nak katakan itu. Tapi nampaknya sains menyebelahilah hemisfera utara, orang putih. So mereka lah yang utama. So bila kita cerita pasal season dan pergerakan planet ni adalah melihat kepada kepentingan mereka lah. Maksudnya kalau kita sama orang putih. Kalau autumn pun orang putih, winter orang putih, segala-galanya untuk orang putih lah. Tak apalah, kita dah nampak dan kita tahu sebenarnya sama dengan apa-apa dan sebagainya. 4 season ni berlaku secara terbalik antara hemisfera utara dengan hemisfera selatan. So kalau you tengok pada rajah di bawah ni, okey, di sini nampak di sini vertical rays of the sun dia direct kepada Tropic of Cancer. So bila dia direct ke sini, suhu kat sini lebih rendah dan dia akan mengalami musim sejuk terbalik dengan apa di atas. Tapi ada satu lagi kat sini yang tadi dekat Disember tu, bila vertical ray of the sun pada Tropic of Capricorn, so Tropic of Cancer ni jadi sejuk sebab panas dia di bawah, atas ni jadi sejuk sebab banyak cahaya yang dibiaskan. Sini banyak cahaya dibias. Okey. Tapi sebenarnya gambar ni menunjukkan satu lagi benda yang sangat penting. Kalau kita tengok sini, nampak tak Arctic Circle dengan Antarctic Circle? Apa yang berlaku di sini?
ais cair. Tengok Tengok nampak sini tak? Nampak sini tak? Cahaya. Sebab disebabkan oleh kutub planet kita adalah condong. Jadi ada masa tertentu kutub-kutub ini tidak menerima cahaya. Betul tak? Ya. Okey. Pada bulan Jun. Okey, planet kita condong macam ni. Jadi bila cahaya datang, dia disentuh sini. So kutub utara akan menerima cahaya sepanjang hari, sepanjang hari. Sebab dia pusing macam mana pun dia tetap kena cahaya. Kalau planet kat bawah ni tak apa, dia pusing betul. Tapi bahagian atas ni dia pusing pun setiap hari dia cahaya. Sebab itu ada orang kata, ada masa tertentu kalau you pergi ke negara Eropah, you tak tahu bila nak buka puasa. Ya, sebab dia siang saja. Siang dia panjang sangat. Ya. Tapi kalau anda berada di kutub, lagi panjang siang. Kemungkinan berhari-hari atau berbulan-bulan. Okey, dan apa yang berlaku di Antartika? Antartika akan berada dalam kegelapan. Tak kena langsung cahaya. So, Antartika akan mengalami malam sepanjang hari. Jadi tak tahu bila nak tidur, bila nak bangun. Okey. So, terbalik dia ialah bila pada bulan Disember. So, bila pada bulan Disember, Antartika pula akan mengalami siang sepanjang hari dan Arctic Circle pula akan mengalami gelap sepanjang hari. Okey. Inilah fenomena-fenomena khas yang berlaku di kutub-kutub. Jadi kalau anda ada peluang untuk pergi ke kutub, anda kena hati-hatilah dengan kalender. Jangan pergi, ingatkan nak pergi rasa sejuk tapi kegelapan. Tapi Antartika memang tak dapat pergilah. Antartika bukan tempat yang boleh pergi melancong saja. Dia adalah tempat yang dikawal oleh tentera, dikawal oleh negara-negara tertentu. Yang biasa pergi sana hanya untuk buat kajian saja. Kajian saja. Orang biasa tak boleh pergi sana saja. Mungkin orang kaya bolehlah. Tapi kalau nak pergi melancong, Arctic Circle ni pun mungkin boleh sampai lah. Tapi tidak sampai Arctic Circle. Tapi sampai negara-negara yang berada di kawasan Arctic Circle. Contohnya macam Alaska, Greenland. Itu negara-negara yang berada di kutub-kutub yang sangat utara lah, di Amerika. Dan mereka mengalami fenomena macam ni lah. Di mana siang dia sangat panjang, mungkin 18 jam. Lepas tu malam dia pendek. Macam tu. Disebabkan pergerakan bumi mengelilingi matahari dan keadaan condong 23.5 darjah. Okay, ini menunjukkan bahawa apa yang masuk ke dalam planet kita tidak semua diabsorb. Ini radiation lah, solar radiation 100% daripada matahari. Okay, dia masuk, dia ada yang pergi absorb oleh air 60%, diabsorb oleh awan, diabsorb oleh air, banyak diabsorb oleh air. Lepas tu kalau dia kena pada tanah, dia akan reflect. Reflect. So lebih kurang 70% akan diserap, 30% akan hilang, akan keluar. Bukan, 100% ini adalah 30% yang akan reflect. Lepas tu ada juga radiation yang keluar, iaitu dipanggil sebagai long wave radiation. Ini dipanggil sebagai infrared radiation. Biasanya yang keluar ni infrared. So daripada awan-awan dan sebagainya pun ada keluarkan radiation. So 70% ni adalah infrared. So apa yang berlaku ialah sangat penting di mana global warming terlibat. Okey, global warming disebabkan oleh apa? Kita kan cerita nantilah, tapi secara asas ni global warming disebabkan oleh peningkatan apa? Peningkatan suhu Carbon dioxide yang disebabkan oleh
Penipisan lapisan ozon. Tidak sebenarnya. Lapisan ozon tu lain cerita sebenarnya. Sebenarnya kita dah confuse ya. Global warming tidak ada kaitan sangat dengan lapisan ozon. Lapisan ozon ni ada cerita lain. Tapi global warming ni adalah bahan-bahan bakar ni yang CO2 ni banyak. So bila CO2 banyak, apa yang berlaku ialah bayangkan atmosfera kita di atas ni dipenuhi oleh CO2. Di atas ni semua CO2. So apa kekuatan CO2? CO2 adalah penyerap inframerah ya. CO2 suka menyerap inframerah. So bila CO2 menyerap inframerah ni pernah tak tengok? Infrared. Ada tak you pernah tengok alat-alat senaman dia yang macam letak kaki tu? Pernah tak tengok dekat shopping complex? Pernah Encik, pernah. Alat senaman dia letak kaki dia goyang-goyang kan? Dia letak tapak kaki dia. Dia di sini ada plastik warna merah kan? Inframerah adalah cahaya yang panas. Ya? Dia warna merah dan dia panas. Jadi sebab itulah inframerah dia kalau naturally dia akan keluar ke space. Ya? Dia keluar ke angkasa. Tapi bila CO2 banyak, CO2 akan serap inframerah. Dan inframerah adalah cahaya yang panas. Dan cahaya panas ni akan menyebabkan suhu planet meningkatlah. Itu saja. Bila makin banyak inframerah diserap yang tak dapat dilepaskan ke angkasa lepas disebabkan oleh CO2, maka meningkatlah suhu, meningkatkan suhu planet. Lapisan ozon ni berbeza sikit cerita dia. Dia lebih awal daripada dia isu yang lebih awal daripada yang global warming. So ozon layer ni adalah lapisan yang penting yang membantu untuk menapis radiation daripada matahari lah. Tapi ozon layer yang semakin hilang ni disebabkan oleh gas-gas tertentu, gas-gas yang memakan kita punya ozon layer. Antara gas-gas yang disebabkan ozon layer kita menipis adalah gas yang berada di dalam peti sejuk. Dengan antaranya peti sejuk lah, peti sejuk dengan aircon dan sebagainya. Dia ada satu gas, saya tak ingat nama dia. Nanti kita akan cek. Tolong cek lah, ada nama dia. CFC kan cik? Fluorocarbon kan? Ya. Apa nama tu? CFC CFC kan? CFC, yeah. Chlorofluorocarbon. Benda-benda macam ni yang tidak bagus lah. Dia banyak berlaku pada zaman dahulu, zaman perindustrian. Banyak alat-alat rumah ada benda ni. Chlorofluorocarbon. So bila dia dilepaskan ke udara, dia akan bergabung dengan lapisan ozon tu menyebabkan dia semakin nipis. Sebab itu banyak peralatan zaman sekarang tidak ada lagi CFC dan sebagainya lah. Tapi saya tak pastilah ozon layer ni tak banyak diceritakan sekarang lah. Dia lebih kepada global warming. So itu cerita CFC dengan itu. Pukul apa dah? Pukul 4.11 dah. Okey. So banyak lagi nak cerita ni. Ini adalah pergerakan udara. Secara kasarnya kita tahu bahawa udara, yang mana udara tu berat? Udara sejuk ke udara panas? Sejuk. Udara sejuk adalah berat. Bila dia berat, dia akan jatuh. Udara panas adalah ringan. Bila dia ringan, dia akan naik ke udara. Itu je lah konsep dia. Sebab itu kita pakai belon udara tu. Di dalam belon udara tu dia ada api. So bila dia rasa nak jatuh je, dia bakar api ni supaya udara ni jadi ringan. Dia akan terbang. Okey, itu konsep dia. Jadi cara asalnya bumi kita ni ada udara sejuk dan udara panas. Sebab cahaya dia diterima oleh bumi berbeza-beza. Jadi tempat yang panas, macam contoh di ekuator kita ni, bila dipanaskan, apa yang berlaku? Udara dia panas, jadi udara dia akan naik dan udara dia akan dibawa ke bahagian yang berbeza. Macam ni lah. Udara ni naik atas, dia pusing pergi tempat sejuk.
Okey, dia pusing balik. Dia macam itulah, konsep dia macam tu. Dia pergi dan pusing balik. Okey. Sebab dia nak hilangkan haba. Jadi dia pergi atas, lama-lama dia hilang haba, dia jadi sejuk, dia akan jatuh balik. Okey, dan daripada udara ni dia menyebabkan satu lagi istilah, ya. Istilah dipanggil sebagai low pressure dengan high pressure, ya. Apa dimaksudkan low pressure? Low pressure maksudnya bila udara banyak naik atas, kawasan tu dipanggil sebagai low pressure. Tapi bila udara panas tu jatuh, dia akan menyebabkan kawasan di bawah tu dipanggil sebagai high pressure, high pressure. Okey, macam mana udara bergerak di bumi? Dia ada efek daripada satu benda yang berlaku di bumi, iaitu putaran bumi. Ya, tadi kita dah cerita pasal putaran. So bila bumi ni asyik berputar, okey. So apa-apa benda yang berada di udara di bumi ni akan ada efek. Sebab bumi berputar. Efek ni dipanggil sebagai Coriolis effect. Coriolis effect. It changes the intended path of the moving body. So apa-apa yang bergerak, dia terbang di udara, bila dia lepas daripada tanah tu, dia akan diganggu oleh Coriolis effect. Dan Coriolis effect ni paling kuat di kawasan-kawasan equator lah. Equator dia paling kuat. Tapi di kawasan kutub ni tidak ada efek, dia kosong. Sebab dia kutub ni dia pusing pun tak ada guna lah. Okay. So contoh, dia ada, kita kena tahu dia ada beza antara utara, hemisfera utara dengan hemisfera selatan. So apa yang berlaku di sini? So apa yang berlaku di sini ialah kalau kita nak hantar sesuatu ke utara daripada selatan, dia akan terbias, dia terbias ke belah kanan. Kalau kita hantar sesuatu daripada utara ke selatan, dia akan terbias ke belah kiri. Itu je dia punya konsep dia, right and left. Okey, sekejap saya tunjuk apa lagi ya. Okey, nampak ni nampak saya tunjuk tadi kiri dan kanan tu? Konsep dia, okey, nampak kiri. Ini adalah kanan ya. So kalau you tengok pada gambar ni, boleh nampak bahawa angin ni pun berubah bergerak seperti mana Coriolis effect ya. Dia ada kiri, dia ada kanan dan sebagainya. Okey, tapi saya rasa yang ni bahagian ni saya tak nak cerita lagi, agak pening ni. Konsep ni agak banyak. Kita akan berakhir kat sini lah ya. Kita berakhir kat sini. Kita dah cerita pasal Coriolis effect, udara panas dan sejuk ya. Dari segi radiation dari solar, dan antara yang paling penting yang kita ceritakan adalah pembentukan permusiman ya di sepanjang tahun, di antara spring, summer, autumn dengan winter. Okay, so kita akan berhenti sini lah ya. Nanti kita akan sambung balik dan cerita pasal angin ya, angin. So di sini dah masuk pada angin-angin yang ada di planet kita, dan ini adalah satu benda yang agak kompleks. Saya akan ceritakan kemudian lah. Okay, boleh kita stop di sini? Okay. Okay. Minggu depan korang ada hari apa selain selain hari Jumaat ada tak apa hari-hari tertentu yang lecturer kata tak ada kelas ke apa ke? Kamis. Kamis pukul berapa? Pagi pukul 8. Pukul 8. Pagi-pagi ada kosong lah situ Iya. Okey. Tapi nanti kita carikan masa. Nanti kalau tidak pun saya akan buat recording lah supaya saya jelaskan dengan lebih perlahan sikit supaya anda boleh repeat banyak kali lah. Kalau buat live ni saya kena cerita-cerita ni confuse lah. So saya buat ni perlahan-lahan. Saya akan jelaskan dan saya akan savekan dalam bentuk video ni lah. Okey? Attendance semua dah isi ke? Dah, Cik. Okey, selamat berjumpa lagi minggu depan. Kalau ada yang sambut Christmas, selamat Christmas. Ada balik kampung ke? Ada. Ya. Tak ada. Okey. Buat projek.
buat projek final year. Ya. Ya. Okey, kita jumpa lagi. Nanti saya akan buat recording untuk kelas ini dan saya akan cerita dengan lebih perlahan untuk bahagian-bahagian yang agak complicated. So boleh rujuk video nantilah. Okey. Baik, Encik. Okey.